Okey, Assalamualaikum semua. Okey, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, hari ni, kalau ikutkan kita pada hari ni sepatutnya kita ada Alan dan juga Mas. Tetapi atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, Mas tidak dapat hadir dan yang ni menggantikanlah Mas untuk hari ini. So, tetamu kita, tak adalah bukanlah tetamu sangat kan. Dah hari-hari jumpa. Okay, sebelum kita mula, kita nak minta lah sama-sama semua rakan-rakan, sahabat-sahabat semua kita doakan sebab kalau mana yang belum tahu, negara kita hari ini telah mencatatkan kes COVID sebanyak 1,228 kes dengan 7 kematian. Okey, kita nak mengucapkan berbanyak-banyak takziah kepada semua keluarga yang telah kehilangan ahli keluarga mereka dan kita memang mengharapkan semua sahabat-sahabat yang kat luar sana tolonglah jaga diri kita baik-baik, elakkan diri kita. Kalau kita perlu duduk dekat rumah, kita stay duduk dekat rumah. Kalau kita rasa kita tak perlu keluar, tak payah keluar. Kita jaga diri kita. Kalau seorang dah jaga diri dia sendiri, kalau semua jaga, insya-Allah kita akan berada dalam keadaan yang baik-baik lah. Okey. Untuk hari ini, tajuk kita hari ini adalah rendah hati. Okey, mungkin pada hari ini Alang mungkin akan kupas sedikit lah kan tentang apa maksud rendah hati dan mungkin Alang boleh share sikit story tentang mungkin pengalaman-pengalaman Alang semasa pengalaman-pengalaman dalam hidup Alang lah. Okey, yang boleh kita relatekan dengan rendah hati ni. So tanpa membuang masa lagi, yang ni serahkan kepada Alang. Okey Alang? Okey, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Zone Inspire sekali lagi dan kita mengharapkan topik kita pada malam ini memberi manfaat kepada semua. Okey, mari kita cerita tentang rendah hati. Kak, tadi kalau kita tengok, kalau kita lihat kan, yang ni ada cakap pasal kenaikan COVID sehingga ke sekarang ni dah 4 angka dan kematian yang seterusnya, dan kita mengucapkan takziah kepada yang terlibat. Kita mengucapkan terus semangat frontliners, terus semangat dan kita mohon Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kasih sayangnya kepada frontliners, kepada yang berkesan dengan COVID, sakit, dan juga sesiapa saja yang terkesan dengan COVID. Kita mengharapkan kasih sayang pada Allah supaya perkara ini akhirnya akan ada noktahnya. Okey, mari kita lihat, mari kita bercerita tentang rendah hati. Selamat datang, terima kasih ya kerana setia bersama kami di Zone Inspire. Alan nak cerita tentang, bila kita sebut rendah hati, kita akan lihat apa itu rendah diri juga. Apa persamaan rendah diri? Apa perbezaannya dengan rendah hati? Rendah hati versus rendah diri. Okey. Rendah hati dan juga rendah diri, dia ada persamaan dia. Tapi dia juga ada perbezaan dia. Rendah hati dengan rendah diri ni kalau kita ada, kita tidak bersifat sombong. Kita tidak ego dan kita tak tunjuk bagus, kita tak bajet macam tu. Okey? Kalau kita juga ada rendah hati dan rendah diri, dua-dua ni dia akan menghasilkan sifat yang kita tak akan monopoli. Kita tak akan pentingkan diri, kita akan hormat orang, kita akan utamakan orang lain. Itu bagusnya rendah hati dan rendah diri. Dan sebagai hamba Allah adalah bagus, adalah sangat wajib, adalah sangat perlu
kita memiliki sikap ini. Okey, sebagai hamba Allah. Okey. Apa perbezaan ni pula? Perbezaan rendah hati dan rendah diri. Rendah diri ni, dia sebenarnya dia cenderung untuk bawa kita ke arah yang sedikit negatif. Waalaikumsalam Abang Mamat. Terima kasih menonton. Dia akan bawa kita kepada sedikit unsur negatif. Iaitu, kalau kita rendah diri, kita akan jadi tak yakin pada diri sendiri. Kita tak percaya pada diri sendiri, kita malu tak bertempat dan susah kita nak bangunkan diri sendiri. Okey. Tetapi rendah hati pula, kita akan menghargai orang lain. Kita akan iktiraf kelebihan orang lain. Kita berupaya untuk baiki diri kita. Kita akan terima diri kita, kekurangan diri kita, kelebihan diri kita secara terbuka. Kita akan terima, especially kekurangan. Kita akan terima secara terbuka. Ya, perbezaan ini juga melihat, menyentuh bahawa rendah hati ini bila dia bertembung dengan kekuatan orang lain, dia rasa kekuatan orang lain bukan ancaman untuk diri dia. Tapi kalau rendah diri, kekuatan orang lain menjadi ancaman pada diri dia. Rendah diri, dia tak mampu kuasai diri dia sendiri. Dia tak mampu untuk menguruskan emosi dan mental dia. Tetapi rendah hati, dia mampu untuk kuasainya. Okey? Itu adalah perbezaan rendah hati dan rendah diri. Terutama daripada sudut psikologi dan sudut persepsi. Apa yang kita tengok, apa yang kita rasa, terutama yang begitu. Ya, tapi boleh dikatakan lebih kurang sama. Tapi ada perbezaan-perbezaan ini. Okey, itu cerita tentang rendah hati dan rendah diri. Mari kita lihat pula mana asalnya perkataan rendah hati ni. Mana asal perkataan dia? Okey, mahu tak mahu kita kena masuk ke bahasa Inggeris juga. Alang baca buku ini, macam mana yang pernah Alang bagi, Alang tunjukkan buku ini. Alang baca buku ini. Buku ni menyentuh tentang rendah hati dan asalnya. Rendah hati dalam bahasa Inggeris adalah humility. Humility. Sekejap kita akan tulis sikit. Humility. Humility. Sebutan dia adalah humility. Maksudnya rendah hati. Dia bukan humiliate. Kalau humiliate dia lebih pada macam hinaan, perkara yang memalukan, kan? Dia adalah humility. Humility ni dia adalah daripada perkataan Latin yang mana unsur yang diambil daripada perkataan humility ni asasnya adalah humus. Asasnya adalah humus. Perkataan humility ni. Itu. Apa maksud humus? Okey, kita belajar sikit kita belajar. Bagus ni, seronok ni. Kita tahu asal perkataan ni dan kenapa perkataan tu wujud. Dan apa relevannya perkataan tu dengan perkataan rendah hati dan kaitannya dengan hati kita. Menarik. Okey. Perkataan bermula daripada humility. Asal perkataannya adalah daripada perkataan Latin iaitu humus. Kalau kita tengok rujuk dalam kamus bahasa Melayu pun, Wikipedia bahasa Melayu pun wujud apa perkataan humus. Kalau kita panggil humus, kan? Humus ni sebenarnya adalah terhasil daripada tumbuhan dan juga haiwan yang mereput dalam tanah. Jadi tanah tu akan berwarna hitam. Tanah tu akan subur. Dan ini adalah asalnya, wujudnya, bahan utama dalam baja kompos. Okey, dalam baja kompos. Mana-mana tanah yang mengandungi humus ni, dia mempunyai daya hidup tanah yang sangat tinggi.
dia mempunyai daya hidup tanah yang sangat tinggi. Tanah ini dia menyimpan kelembapan, dia mempunyai struktur tanah yang elok, dia adalah tapak aktif yang terkumpulnya ion-ion nutrien. Dan menyebabkan tanah ini memang subur. Dia kaya dengan nutrien. Lagi banyak humus, lagi banyak nutrien dalam tanah tu. Lagi banyak nutrien dalam tanah tu, lagilah subur tanah tersebut. Okey. Satu perkara yang kita kena tahu, satu perkara yang kita kena faham, kewujudan humus ini yang terhasil dari perputaran tumbuhan dan juga haiwan ini, yang terhasilnya ini adalah daripada berlaku mereka terdedah. Ini semua terdedah daripada panas dan juga dingin. Dia terdedah dengan keadaan semula jadi. Panas dan dingin, panas dan dingin, panas dan dingin, maka humus ini terbentuk. Maka perputaran berlaku dan humus itu terbentuk. Okey. Apa kaitan dengan hati? Okey, mari kita lihat. Humus ini diambil. Tanah yang bagus, tanah yang subur, tanah yang apabila kita menanam benih, benih itu akan bertunas dengan baik, benih itu akan tumbuh, benih itu akan membesar, benih itu akan berkembang, akan membangun dengan baiknya, dan jika tanam pokok buah, buahnya adalah buah yang baik. Jika tanam pokok bunga, bunga dia adalah bunga yang baik, yang cantik, yang sedap mata memandang. Okey. Kembali kepada kerendahan hati. Humus dikembali kepada kerendahan hati. Humus itu adalah humility. Humility adalah maksudnya kerendahan hati. Bermakna, jika hati kita ni punyai rendah hati, Aina, Waalaikumsalam. Hati kita ni punya rendah hati. Hati kita adalah hati yang ada daya hidup yang tinggi. Bermakna, hati kita ni jika menerima, sama ada dia menerima kritikan atau menerima pujian atau dia menerima apa-apa sahaja yang efek pada hati dia, sama ada bagus ataupun tidak bagus, sama ada positif ataupun negatif, dia secara terbuka akan menerima dan dihadamkan, macam kita tahu, proses kejadian humus ni, dia panas dingin, sejuk hangat, sejuk hangat, sejuk hangat, jadi maka jadi humus. Orang yang rendah hati, dia akan menerima semua tu, dia akan proses benda tu dan dia akan duduk benda tu dalam hati dan dia menjadi hati yang mempunyai daya hidup yang tinggi. Jika ada ilmu yang masuk, jika ada pengetahuan yang masuk, jika ada sebarang perkara yang masuk dalam hati dia, ia akan menjadi benih, ia akan tumbuh, ia akan membesar dan orang yang punya rendah hati ni, besarnya hati dia, terbukanya hati dia ni menyebabkan dia mampu memberi manfaat kepada orang lain. Dia mampu memberi manfaat kepada orang lain. Jadi baguslah. Itulah asalnya perkataan rendah hati. So baguslah orang yang mempunyai rasa rendah hati. Dia bersifat terbuka. Kalau dia bersifat terbuka, dia bersifat menerima, dia bersifat mengiktiraf segala kelemahan, segala kekuatan yang ada di sekitarnya, yang ada dalam diri dia. Okey? Dan kita berdoa supaya kita punya rasa rendah hati yang baik. Okey. Rendah hati ni juga, rendah diri kalau kita gabungkan, dia juga kalau kita lihat, dia adalah sifat tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan macam mana kita tahu kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia punya sifat tawaduk yang sangat tinggi. Begitu juga dengan para sahabat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar Al-Khattab, dia mempunyai sifat tawaduk
sifat rendah hati yang sangat tinggi. Contoh Rasulullah, dia akan menjadi orang yang pertama mengucapkan salam. Sangat susah orang nak potong lain tu. Dia akan menjadi orang yang pertama. Rasulullah menjadi orang pertama. Baginda menjadi orang yang pertama mengucapkan salam. Kerana Rasulullah kata apa? Rasulullah maklumkan bagaimana kepada kita orang yang mengucapkan salam adalah orang yang menghindarkan diri dia daripada perasaan takabur. Lebih kurang macam tu. Rasulullah juga pernah satu kali Rasulullah pergi ke pasar, Rasulullah beli peralat keperluan keluar rumah. Lepas tu terjumpa pula dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah pula datang jumpa dia. Abu Hurairah kata dia nak tolong Rasulullah angkatkan barang-barang. Rasulullah kata orang yang membelinya lah yang perlu mengangkat barang. Sedangkan Rasulullah adalah seorang insan, utusan Allah yang sangat mulia. Tetapi sifat rendah hatinya sangat tinggi. Begitu juga cerita tentang Sayyidina Umar, begitu juga ceritanya dengan cerita Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita selusuri cerita-cerita tersebut, kan? Kalau kita selusuri cerita tersebut, contoh Sayyidina Umar ada satu ketika dalam satu majlis ilmu, lepas tu tiba-tiba ada seorang Arab datang pada dia. Ni Sayyidina Umar tengah duduk bersama sahabat-sahabat dalam satu majlis ilmu. Lepas tu tiba-tiba seorang Arab tu datang dan Arab tu memanggil, di mana Amirul Mukminin? Mana Amirul Mukminin? Jadi semua mata terus mengarahkan kepada Sayyidina Umar. Sebab memang Sayyidina Umar ketika itu adalah Amirul Mukminin. Dia kata apa? Orang Arab tu cakap apa? Celakalah engkau wahai Amirul Mukminin. Semoga Allah melaknati kamu. Dia kutuk Sayyidina Umar masa itu. Memang dia marah-marah gila. Dengan keadaan dia kelihatannya yang sangat letih. Dalam keadaan dia seperti dalam satu perjalanan yang sangat jauh. Bila dia cakap macam tu, sahabat Rasulullah pun nak marah lah. Kan? Sahabat Rasulullah nak marah lah. Kenapa pula cakap pada Sayyidina Umar begitu? Kan tak elok. Tak Amirul Mukminin kot. Dalam Amirul Mukminin tu pun seorang yang sebenarnya, hakikatnya sangat garang, sangat tegas, sangat berani dan sangat hebat. Agaknya kalau sekali Sayyidina Umar buka dia punya bunga silat, habis berterabur orang Arab ni. Agaknya. Sebab kita tahu Sayyidina Umar adalah seorang yang berani. Kan? Dia lah sebenarnya orang yang pertama sekali solat di depan Kaabah dan menunjukkan kepada orang bahawa aku adalah orang Muslim. Dialah orang yang pertama sekali yang berani solat di depan Kaabah. Saat orang Islam lainnya semua sembahyang kat rumah. Dia berani Sayyidina Umar, lagi berani rupanya orang Arab tu. Apa lagi? Para sahabat pun bangun nak kejar dia. Bila nak kejar dia, Sayyidina Umar cakap apa? Stop, berhenti, jangan kejar, duduk. Sayyidina Umar kata. Orang Arab tu yang cakap dengan dia tadi, belah. Sayyidina Umar ni bangun dan Sayyidina Umar berlari anak mencari lelaki tersebut. Mengejar lelaki tersebut daripada belakang. Kejar dan akhirnya bertemu lelaki tersebut dan dia kata, wahai saudaraku orang Arab, ya, aku dilaknati Allah. Tapi mengapa kau berkata begitu? Alang tu ada soalan tu. Apa gelaran dia, Alang? Singa apa Gelaran. Sayyidina Umar adalah Umar Al-Khattab. Kalau singa, dia singa tak ingat lah. Tolong cari. Tolong cari. Tak tahu singa.
Pandai pula Mas Surah ya. Mas Surah, cari sendiri Mas Surah. Lepas tu tulis sendiri tau. Alah, pun tak ingat lah. Apa yang you try cari? Singa padang pasir ke? Kalau nak cakap singa Allah tu Saidina Hamzah. Alah tak ingat. Maaf, Alah tak ingat. Maaf. Saidina Hamzah ke singa padang pasir lah. Kan Saifullah Khalid Awalik. Kan? Pedang Allah Khalid Awalik. Okey. Mas Surah bagus Mas Surah punya soalan ya. Okey, kita sambung cerita tadi. Lepas tu, bila Saidina Omar bertembung, berjumpa dengan lelaki ini, dia kata, memang aku dilaknati Allah, tapi tolonglah beritahu kenapa. Orang itu kata apa? Sesungguhnya governor kau yang kat Mesir itu memang tak boleh pakai. Zalim. Dan juga menindas orang lain. Menindas orang yang lemah. Lepas tu Saidina Omar pun menghantar dua sahabatnya. Saidina Omar menghantar dua sahabatnya untuk panggil governor tu datang berjumpa menghadap Saidina Omar tu perkara yang kedua. Perkara pertama adalah Saidina Umar yang hebat itu, yang garang tu, yang sangat berani tu, boleh berlari, mencari, menghadap orang Arab itu dan berkata, ya, aku dilaknati oleh Allah. Ceritakan. Kalau Saidina Omar ikut Saidina Omar punya keberanian tu, dengan tahap yang tinggi tu, rasanya dia boleh buat lebih daripada itu. Tapi dia tak buat. Dia suruh sahabat duduk dan dia yang pergi mendapatkan lelaki tersebut. Itu sifat tawaduk Saidina Umar. Sifat rendah hati Saidina Umar. Meskipun kedudukan dia tinggi. Itu contoh. Begitu juga dengan Saidina Abu Bakar. Kan? Sahabat-sahabat Rasulullah ni. Saidina Abu Bakar memang daripada sebelum Islam pun. Saidina Abu Bakar dia memang terkenal dengan orang yang bersifat pemberi, yang rendah hati, yang memang sentiasa menolong orang. Itu Saidina Abu Bakar. Dan Saidina Abu Bakar ni dia memang terkenal dalam membantu ibu-ibu tunggal, anak-anak yatim, orang-orang tua. Dia bila berjumpa dengan mereka, pergi ke rumah mereka, Saidina Abu Bakar akan perahkan susu unta dan bagi kepada mereka. Dan bila Saidina Abu Bakar dia angkat menjadi khalifah yang pertama, ada seorang nenek berkata kepada Saidina Abu Bakar, setelah engkau diangkat menjadi khalifah, tak adalah lagi orang yang akan memerahkan susu untuk aku minum. Orang tua tu cakap. Saidina Abu Bakar cakap apa? Tidak, wahai hamba Allah. Aku akan buat sahaja kerja yang telah aku buat sebelum ini. Meskipun aku sekarang bergelar khalifah. Dan Saidina Abu Bakar meneruskan kerja dia. Perah susu unta dan bagi kepada orang-orang yang memang dia akan bagi. Orang-orang yang susah. Rasa-rasa je kan. Kalau Saidina Abu Bakar wujudlah zaman sekarang kan. As a pemimpin, kalau rasa dia viral. Kan? Mestilah media sosial kan. Pemimpin berjiwa rakyat. Contohnya gitu kan. Mestilah. Dia seorang pemimpin yang rendah diri. Dia seorang pemimpin yang rendah hatinya. Yang sangat hebat orangnya. Mesti punya. Dan tak ada siapa yang persoalkan. Sebab dia dari dulu memang macam tu. Sebelum dia jadi pemimpin pun dia macam tu. Sebelum dia jadi pemimpin pun. Okey. Itu contoh sifat tawaduk. Sebenarnya sifat rendah hati ni dia lebih hampir dengan sifat. Dia bukan lebih hampir. Dia sebenarnya disokong oleh rasa takut sebagai rasa takut sebagai pemegang amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada pemegang amanah itu adalah amanah itu adalah sebagai hamba Allah atau amanah itu sebagai pemimpin. Menyebabkan dia rasa tawaduk dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebabkan orang yang mempunyai rasa rendah hati ini dia tak ada masalah untuk kelihatan kedudukan dia rendah daripada apa yang dia pegang, pangkat yang dia pegang. Dia tak kisah. Dia tak kisah orang mengutuk dia tak kisah orang marah dia tak kisah orang kritik dia, dan dia bersifat terbuka dan dia menerima dan dia mengiktiraf sesiapa sahaja.
orang yang sifat rendah hati. Mari, kalau nak cerita ada satu cerita. Ada satu cerita tentang masa kami lah. Pasal kami lah, kami dalam buat kerja sukarela. Cerita ni sebenarnya macam, tapi kami sangat bertuah lah. Punya seorang sahabat yang kami fikir dia adalah seorang sahabat yang luar biasa. Untuk Alang cerita benda ni pun, Alang tak cakap dengan dia pun. Sebab Alang rasa kalau Alang nak cakap benda ni pada dia, dia tak akan benarkan. Dan dia tak tahu pun agaknya Alang live malam ni. Kan? Dia tak tahu pun Alang live malam ni. Tapi Alang rasa Alang nak story benda ni. Supaya ni jadi satu pandangan berbeza. Kita adalah manusia biasa. Dan kami melihat dia seperti manusia yang luar biasa. Kami melihat dia seperti manusia yang luar biasa. Apapun para pendengar, jika mendengar adik, kakak, abang, saudara mara, rakan handai, taulan semua. Kalau dengar ni terpulang untuk menilai dia ni luar biasa atau tidak. Tapi bagi kami sukarelawan, kami melihat dia adalah seperti insan yang luar biasa. Begini cerita dia. Kami ada satu program motivation. Masa ni masa ni kami dekat Perak lah. Kami buat program motivation. Student dia dalam lingkungan dalam 100 orang lah saja. Jadi kami sukarelawan ni buatlah aktiviti kan, buat program motivasi. Suruh orang rajin-rajin belajar, jangan nakal-nakal, jadi anak yang baik, jadi pelajar yang baik. Itu biasalah dalam program motivation kan. Lepas tu kita buat dia nangis. Itu memang kita. Mestilah kena ada nangis-nangis. Motivasi. Betul. Suruh dia sedar diri. Itulah dia program motivasi yang kita biasa buat kan. Lepas tu, sebenarnya nak ikutkan program motivation kita tu, dia punya bajet ciput. Kecil sangat. Jadi kita, perkara yang kita kurangkan daripada sudut bajet adalah makanan. Adalah makanan. Bila kita kurangkan daripada sudut makanan, sebab student ramai, kita tak jangka student ramai kan, tiba-tiba student ramai dan kami pun boleh kata dalam 20 orang macam tu kan. Kita kurangkan dan bila kita jumpa dengan catering tu kata ada 2 cara je untuk bagi korang makan kenyang dengan kadar yang murah. Lepas tu kita orang cakap, okey tak apa, yang penting budak ni kenyang. Tak apa je, yang penting budak kenyang. Satu lauk, satu sayur pun ada okey. Kalau bonus, boleh dapat buah. Okey? So, apa yang makcik catering ni buat adalah, menu dia adalah kobis dan juga telur. Menu dia adalah kobis juga telur. Itulah menu dia. Hari pertama kita orang sampai, kita orang dah sampai petang, budak-budak pun dah sampai petang, biasanya Jumaat kan, biasanya hari Jumaat. So malam tu kita makan kobis goreng dan juga telur masak sambal. Telur sambal dengan kobis goreng. Okey. Itu menu yang pertama. Besok pagi tu bihun, lepas tu ada telur sikit-sikit, lepas tu kobis. Okey, makan tengah hari tu pula. Telur masak lemak dengan kobis goreng. Lepas tu ada pedas-pedas sikit. Lepas tu, malam tu pula. Telur dadar dengan kobis masak lemak. Kobis telur. Jadi kita ni manusia biasa kan. Kita ni manusia biasa. Bila kita ni manusia biasa, kita ni sekejap kita dah boleh agak lah. Kobis lah. Mesti lauk dia kobis dengan telur. Lepas tu kita ni jadikan sebagai bahan lawak masa kita makan. Aku dah agak dah. Terutama pada makan malam hari yang kedua.
Sebab menu dia dah 4 kali dah kau habis dengan telur. Menu dia dah 4 kali dah kau habis dengan telur. Kita ketawa, lepas tu kita pun kutuk lah. Kita kutuk kawan-kawan kita. Aku tengok muka kau pun dah macam telur. Lepas tu ketawa. Aku tengok muka kau tu pun dah macam kobis. Tu lagi seorang, kobis busuk pula datang. Lepas tu ketawa. Kak. Ya, itu kita. Kita jadikan dia sebagai satu bahan lawak. Sebab kita tak rasa benda tu mencacatkan keadaan pun. Okey apa lawak kan. Kita share budak ni kadang-kadang bukan betul. Tengok budak-budak kecil-kecil ni kan. Bukannya dengar kata. Jadi benda tu jadi bahan lawak. Jadi kita seronok terapi. Jadi terapi. Cuma kawan kita yang seorang ni, sahabat kita yang seorang ni, Alam tengok dia ni, dia tunduk aja dekat nasi itu. Dia makan aja kat nasi itu. Dia tak endahkan pun orang kata. Dia tak ketawa langsung dengan lawak-lawak yang kita buat. Kobe busuk lah, telur tembelang lah, apalah, semualah. Kita makan sambil ketawa. Dia diam. Dia habiskan nasi dia cepat. Lepas tu dia terus bangun, counter sapa kita orang. Biasanya kalau kita bangun, okey semua, nak pergi surau. Okey semua, okey bye-bye nanti jumpa kat surau Itu biasa itu biasa. Dia tak buat perkara itu, dia terus belah. Yang lain-lain pun macam, kenapa pula? Alah panggil, mungkin kita boleh panggil dia Harun lah, Harun. Kenapa pula si Harun tu? Kan? Elok-elok, dia marah ke? Kita? Kita ada cakap dengan dia ke? Mana ada siapa-siapa cakap dia kobe busuk ke? Mana ada kan? Mana ada? Dia makan je kan? Kita cakap sama, kita cakap kita ni kan? Sebab satu perkara, Harun ni, dia memang seorang yang sangat baik hati, seorang yang sukar untuk ketawa lah. Jadi orang nak buat lawak dengan dia pun macam susah dengan si Harun ni. Sebab dia takkan ketawa. Paling tinggi dia ketawa pun, kalau kita ketawa, kah, dia akan senyum. Jenis dia akan senyum ke. Walaupun kita punya lawak kita tahap gaban. Dia akan senyum je. Jadi orang untuk buat lawak dengan dia, orang pun susah nak buat lawak. Jadi segan dengan dia. Jadi bila dia dah belah tu, dia orang cakap, lang. Alang kita tengok Harun tu, Dia tengok Harun tu kenapa. Lepas tu, okey. Alang siapkan makan, lepas tu Alang pergi cari dia. Alang jumpa dia dekat mana? Alang jumpa dia dekat toilet surau. Dia buat apa kat toilet tu? Dia cuci toilet. Dia bukan setakat cuci toilet, tapi dia menangis sambil cuci toilet. Alang pun duduk mencangkung dekat pintu. Harun kenapa Harun? Harun marah pada siapa ni? Ada kawan-kawan buat Harun terasa ke? Dia cuci sambil nangis. Dia cuci. Harun baik share dengan Alang Harun. Kalau ada apa-apa nanti, kalau boleh Alang boleh cakap dengan orang yang buat Harun macam ni. Kan? Tak boleh lah sebab kita kan kawan-kawan. Janganlah kita macam tu kan. Kalau kita rasa terasa ke apa ke, share. Nanti orang akan faham kita akan faham orang. Orang tak akan buat dah perkara-perkara yang macam ni. Kalau orang tahu, kalau orang tak tahu, orang akan buat lagi. Mungkin orang tak perasan. Harun tu diam. Harun tu cuci je. Hai Nuha. Okey. Lepas tu habis dia cuci, dia keluar. Dia nangis lagi. Alang tunggu untuk dia share apa dia. Dia kata, saya tak marah siapa-siapa pun. Tapi saya takut Allah yang marah.
Alan diam. Alan tunggu dia cakap apa. Ketika masa kawan-kawan ketawa tentang kobeng yang telur, sebenarnya kawan-kawan tak sedar, kawan-kawan tengah ketawakan rezeki Allah. Kawan-kawan tak sedar, kawan-kawan tengah ketawakan rezeki Allah. Kita ni hamba Allah, patut kita kena bersyukur. Kita tak boleh nak ketawakan rezeki tu, walau macam mana pun rezeki tu. Tak apalah, biarlah saya cuci toilet ni, biarlah saya mohon ampun pada Allah agar Allah ampunkan dosa kawan-kawan saya tu. Ketika itu, Alang berfikiran, macam mana apa jenis orang macam ni? Okey, apa jenis orang macam ni? Kita adalah seperti kita ni adalah dalam satu kelompok yang berbeza dengan kelompok dia. Sepertinya begitu. Ya, sepertinya begitu. Padahal dia seorang yang sangat luar biasa lah. Seorang yang sangat hebat. Dan yang rasa tawaduk sangat tinggi. Rasa rendah hati yang sangat tinggi. Itulah akhlaknya. Itu sebablah macam pagi tadi. Ya, Nurun Nuha. Lama tak dengar Kak cerita. Untuk pengetahuan semua. Nurun Nuha, Nurun Nur ni adalah adik Form 3 masa Alang Form 6. Masa Alang lower 6. Dekat sekolah. Dekat sekolah kat Temerloh. Ini. Bukan adik. Adik kot sekali dia ni. Mungkin kot. Betul. Kakak. Yalah, betul kakak. Okey. Okey, yang ni muda. Okey, minta maaf yang ni. Rasa rendah hati. Okey. Tapi Alang, ini macam Iko juga lah, orang yang sama ada tegur juga kita masa kita ada buat program macam Sukaneka. Lepas tu kita pakai orang yang sama, Abang Harun ni juga. Dia ada tegur kita tentang kita kan buat masa Sukaneka tu kita gunakan telur kan. Kita main dengan telur. Telur tu ada yang telur masak, ada yang tak masak kan. Tapi kita macam main baling-baling kot masa tu yang rasa. Lepas tu dia biar je kita buat benda tu. And then at the end last kali tapi muka dia memang nampak macam berubah lah muka dia. Muka dia memang macam tak setuju. Tapi bila macam kita orang tanya dia kan, dia memang cakap lah. Dia kata lain kali kita ada banyak lagi mainan dalam dunia ni, dia cakap kan. So tapi janganlah kita pilih untuk membazirkan makanan yang ada, dia cakap. Dia cakap gitu lah. So dia seorang yang sama kan lah, orang yang sama. Ya. So dia memang itu Harun. Dia Betul. Untunglah siapa yang kenal dia. Dia memang sangat hebat. Betul. Dia punya sudut pandang yang berbeza. Dan menyebabkan kita rasa macam kita kena sedar diri. Jika kita ada kawan yang sebegini, dia akan menunjuk kita jalan untuk kita sedar diri. Untuk kita ukur diri kita sebagai hamba Allah yang bersyukur, sebagai hamba Allah yang sedar diri sebenarnya, sedar diri kita ni adalah hamba Allah. Begitu. Okey. Kita lihat Harun ini. Harun ini as satu karakter, as satu makhluk ni. Harun ni kita lihat bahawa itulah akhlak dia. Soalnya daripada dulu kita lihat itulah akhlak dia. Akhlak ini apa? Ini yang Alang belajar siang tadi. Beza akhlak dengan perbuatan positif. Perlakuan positif. Sikap positif. Beza akhlak dengan sikap positif. Akhlak ini
adalah sesuatu tindakan baik yang kita buat tanpa kita memerlukan pertimbangan fikiran. Sikap baik yang kita buat tanpa memerlukan pertimbangan fikiran. Spontan. Buat baik. Itu adalah akhlak. Yang ada dah dalam diri kita ni. Yang dah tertanam dalam diri kita ni. Yang akarnya sukar dicabut. Itu adalah akhlak. Perbuatan baik adalah perbuatan baik. Perbuatan baik sahaja. Sama ada kita mempertimbangkannya dengan fikiran sebelum kita lakukan atau kita tak pertimbangkan dengan fikiran. Perbuatan baik. Akhlak adalah tanpa kita pertimbangkan. Contoh, orang datang minta derma kat kita. Contoh, kita fikir budak ni. Betul ke tak betul? Mana-mana. Budak ni agent ke? Budak ni budak mana ni? Budak Rohingya ke? Ke budak ni? Ya. Betul ke ni? Dan kita berfikir, betul ke ni? Ni daripada tahfiz mana ni? Kalau akhlak kita memang akhlak memberi, kita akan terus bagi. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik, kita akan berfikir nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi, nak bagi tak bagi. Kan kalau tak bagi sekarang kesian pula budak ni. Kalau dia betul-betul orang susah, lalu kita bagi. Itu adalah perbuatan baik. Dan kebiasaannya kita, termasuk Alang ni. Lebih kepada perbuatan baik. Betul. Ya, betul. Kita lebih, akhlak tu, kita lebih. Dan adalah bagus. Dan satu perkara, adalah bagus kita berperbuatan baik dan melatih diri kita terus buat baik. Buat baik. Akhirnya kita mati. Tanpa dia jadi akhlak pun, kalau kita buat macam tu, insya-Allah ada ganjaran untuk kita nanti. Insya-Allah. Ya, daripada kita buat jahat. Lepas tu kita mati. Mati apa? Mati kata. Tak ada apa kan. Jangan. Tak apa. Sama arti ia bersifat akhlak atau kita nak buat baik, tapi yang penting kita fikir adalah buat baik. Agar yang kita buat baik sentiasa tu akan jadi akhlak. Okey? Lagi satu story yang Alang nak cerita. Ini cerita live lagi satu story. Ini tentang Alang sendiri. Tentang buat baik ini. Kita buat baik. Okey. Rendah diri versus rendah hati. Ini cerita dia. Okey. Dia sekitar tahun 2004. Masa tu Alang umur dalam 29 tahun lah. 16 tahun yang dulu. 2004. Masa ni Alang dengan tim keluarkan satu modul. Modul ni untuk satu program peringkat nasional. Alang diarahkan oleh organisasi Alang lah, Yayasan Salam untuk prepare modul. Dengan tim lah, Alang tak boleh buat seorang lah. Tak apalah kita kalau nak buat seorang kan. Kita ada tim kita. Tim kita ni adalah budak-budak. Adalah volunteer-volunteer daripada universiti. Adalah staff-staff yang lain. Kita set. Dan kita perlu memegang satu bidang yang telah diarahkan oleh pihak kerajaan. Selepas selesai kita buat modul bersama-sama ni, lepas tu kita kita bentangkan kepada pihak berwajib. Lepas tu pihak itu pun bersetuju untuk kita buat training for trainers. Training the trainers. Masa kita buat. Masa ni Alang 3 orang. Alang ingat Alang, Abang FNB dan juga Musliha. Masa tu dia adalah team training Alang masa tu. Kita bagi talk kepada semua bakal-bakal jurulatih. Yang mana ketika itu usianya kebanyakannya lebih kurang sama je dengan Alang dan ada yang lebih lagi.
Dan mereka juga kebanyakannya juga adalah aktivis-aktivis yang lebih banyak pengalaman, lebih hebat ilmunya, lebih hebat pengetahuannya. Kita ni siapa lah? Dan itu nak hakikatnya, itu bukan bidang kita pun. Itu bukan bidang kita pun. Tetapi sebab kita buat bersama-sama dengan rakan sukarelawan, kita merujuk, kita mencari kawan-kawan yang ada background sains dan sebagainya. So, kita sesuai kita dapat menghasilkan satu modul yang bagus. Kita dah bentangkan kepada pihak berwajib setuju dan kita sekarang sedang buat TOT. Training of Fairness. Depan kita semua jurulatih. Alang anggarkan dalam dewan tu dalam anggaran dalam 200 orang. Lebih kurang 200 orang. Kalau tak pun mencecah 200 orang. Okey. Dalam dewan tu peserta tu macam-macam. Dan salah seorangnya adalah seorang profesor. Seorang profesor di dalam bidang tersebut. Okey. Masa Alang bentangkan. Okey, masa Alang bentangkan bersama dengan kawan-kawan Alang, kawan-kawan Alang ni, kawan Alang bentang, kawan Alang lagi bentang, lepas tu akhir sekali Alang bentang. Tuk. Tiba-tiba masa Alang bentang, profesor ni bangun. Profesor ni pegang buku modul. Dan profesor ni kata apa? Ini modul ke? Atau ini sampah? Dia campak modul tu dekat kerusi kat sebelah dia. Dia campak. Nasib dia tak campak kat bawah. Dia campak. Masa tu Alang terperanjat. Beruk. Masa tu Alang memang terperanjat. Satu tindakan Alang kat depan ni, Alang tengah present ni, Alang tengah story dengan penuh excited ni, Alang tengah mengajar orang ni, tuk dia bangun dan dia kata modul yang kami bawa tu adalah sampah. Pak. Dia campak dekat kerusi. Masa tu Alang astagfirullahaladzim. Tolong ya Allah. Dia kata apa? Masa tu dia kata, apa yang awak semua orang buat ni? Siapa orang yang awak rujuk? Siapa? Dia tanya, siapa? Masa tu astagfirullahaladzim. Masa tu Alang rasa macam nak mati. Memang Alang rasa macam nak mati. Apa yang Alang doa pada Allah masa tu adalah, ya Allah ya Tuhan, kau gaibkan aku ya Allah, Kalau kau tak matikan aku, kau tolonglah gaibkan aku ya Allah. Aku sanggup gaib ya Allah, aku sanggup hilang daripada muka bumi ni ya Allah. Tolonglah ya Allah. Memang Alang tak boleh nak buat apa. Alang memang takut. Alang memang bukan saja takut, Alang memang malu. Malu bukan saja pada dia yang tengah marah, tapi Alang malu dengan semua mata yang sedang memandang Alang masa tu. Nak mati. Masa tu Alang rasa macam menggeletar, tangan dah menggeletar, bibir dah menggeletar. So, Alang rasa macam Alang butuh. Ya Allah, yang Alang tahu ya Allah ya Tuhanku, kau tolong gaibkan aku ya Allah. Kau tolonglah ya Allah. Aku tak sanggup ya Allah, mati aku kat sini ya Allah. Mati aku dah mati. Tapi tak gaib-gaib. Tak gaib ya ni. Allah tak bagi Alang gaib. Allah tak takdir pun Alang gaib. Kalau Alang gaib, mesti dia orang kata, wah, ada ilmu gaib. Betul pula. Kita dah tak ada modul tu dah. Modul kita adalah modul. Dia tukar modul jadi modul gaib pula lepas tu. Alang rasa ramai pengikut Alang lepas tu. Tapi Allah. Viral. Tapi Allah tak takdirkan Alang gaib. Allah takdirkan untuk Alang terpacak dan terpasak kat depan tu. Bila Alang tak gaib, Alang dah tak ada pilihan. Adakah Alang, sebenarnya boleh je Alang nak gaib, iaitu Alang terus lari keluar. Alang terus lintang pukang lari keluar. Alang terus tutup pintu. Alang terus lari masuk bilik. Tutup pintu bilik. Terus tidur. Boleh je nak gaib.
Tapi Allah memang pacakkan alang kat situ. Allah memang pasakkan kaki alang tanpa alang bergerak. Saat itu alang tak ada pilihan. Saat itu alang tak ada pilihan. Alang pandang muka dia. Alang cuba senyum. Tapi alang rasa senyuman alang ni tak menjadi. Sebab apa? Sebab kita terketar. Sebab kita malu. Tapi alang cuba pandang dia. Alang cuba pandang dia. Selain daripada pandang dia, alang pandang audiens yang berada di hadapan alang yang mencecah 200 orang itu. Alang cuba pandang. Apa yang alang nampak? Ada audiens tu, dia perhatikan je. Ada audiens tu pula mengiling kepala. Ada audiens tu pula dia buka, dia tutup modul. Dia buka, dia tutup modul. Ada audiens tu pula dia memandang profesor tu seperti dewa. Dia apa yang alang boleh buat? Ada juga orang yang pandang alang dengan muka kesiannya lah budak ni. Anak siapa lah ni. Ada. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masa tu Allah tak tahu apa yang mati. Kalau pandang pada seseorang, semua ada reaksi yang berbeza. Semua ada reaksi yang berbeza. Dan Allah pula tak nak gaibkan alang. Tak nak gaibkan alang. Alang tak ada pilihan. Alang duduk kat situ dan alang mohon pada Allah. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Kalau tak nak gaibkan aku ya Allah, kau bantulah aku ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Alhamdulillah. 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 Allah bagi alang ilham masa tu. Allah bagi alang ilham berbentuk idea. Menyusun ayat dengan baik. Selepas profesor tu dengan berapinya condemn modul. Selepas saja dia duduk, selepas itu Allah bagi alang ilham. Alang bercakap apa kepada semua audiens? Alang bercakap begini. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan Profesor ditakdirkan ada bersama dengan kita pada malam ini. Alhamdulillah. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, perkara baik yang kita nak buat tidak sempurna. Tetapi dengan adanya Profesor, perkara baik yang kita buat akan menjadi sempurna. InsyaAllah. Sekarang, pada semua hadirin dan hadirat, beri tepukan kepada Profesor Ali. Lepas tu, Anak cakap, Prof, saya dengan rendah hati saya, dengan rendah diri saya, demi masa depan peserta-peserta yang akan menyertai program ini, Prof, saya dan kawan-kawan saya mohon Prof untuk terima kami sebagai anak murid Prof untuk pastikan kita dapat menghasilkan satu modul yang baik. Dan modul ini akan kita bagi kepada semua jurulatih dan jurulatih akan sampaikan ilmu ni baik-baik kepada peserta-peserta yang lain. Dan sudah tentu manfaatnya akan diperolehi oleh peserta-peserta. Dan kita pada malam ini dengan wujudnya Profesor yang memantapkan lagi modul kita ini, sungguh kita sangat bertuah. Terima kasih sekali lagi Profesor. Terima kasih Profesor Ali. Terima kasih. Oh, Profesor Ali pun masa tu dia tersenyum simple. Dia sangat gembira. Dia sangat rasa macam memang betul apa yang dia buat. Memang betul apa yang dia buat. Dan kita masa tu, kita juga sangat gembira sebab kita telah melepasi satu zon kritikal.
Zon yang saat kita dah koma dah pun, dah tak bernafas dah pun, Allah bagi oksigen. Allah bagi CPR. Allah letak, Allah gambarkan kita ni umpama makhluk Allah yang merendah hati dan sangat merendah diri. Dengan rendah hati dan rendah diri yang kita tunjukkan itu, profesor itu memang sangat membantu kami menyediakan modul yang terbaik. Bayangkan semuanya. Bayangkan kalau satu, kita lari. Apa yang kita dapat? Kita akan selesaikan masalah. Yang kedua, kalau kita rasa apa yang kita buat tu betul, kita mempertahankan saja apa yang kita buat tu. Kita rasa tak ada siapa yang betul sebab kita dah buat yang betul-betul. Dah diterima pun, dah dipersetujui pun oleh semua. Yang kau nak cakap lebih ni, apa hal? Kan? Kalau kita buat begitu, apa jadi pada kita? Apa pandangan orang lain pada kita? Mungkin ada orang yang setuju, tapi sudah tentu pada alam majoriti tak bersetuju dengan tindakan ini. Alhamdulillah, Allah meletakkan diri alang bersama dengan kawan-kawan alang masa tu, diri yang Allah letakkan kami dalam keadaan merendah diri. Allah letakkan kami dalam keadaan merendah hati. Allah tak pusing hati kami untuk jadi orang yang sombong. Tidak. Alhamdulillah. Dan akhirnya perkara itu menjadi dengan baik. Itu yang Alan cerita mula-mula tadi kan. Perkataan rendah diri berasal dari perkataan Latin. Rendah diri adalah humility, iaitu kerendahan hati. Dan humility ni berasal daripada perkataan Latin, iaitu humus. Humus. Lihat, kalau wujud rasa rendah diri dengan rendah hati yang sangat hebat, kita mampu memberi manfaat. Manfaat itu kepada orang lain dan sudah tentu dia mendidik hati kita untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih berhati-hati, lebih melangkah dengan lebih berjaga-jaga, lebih awas, lebih mencari orang yang sepatutnya dalam kita menyediakan apa-apa sahaja bentuk kerja dan dapat kita menghasilkan sesuatu dengan baik. Jangan bersifat sombong. Jangan bersifat kita ni macam bagus. Tapi Alan bukan kata Alan ni bagus Alan tak kata Alan ni bagus Banyak perkara yang juga yang Alan tak bagus. Ya, kawan-kawan Alang, mak Alang, adik-beradik Alang, saudara mara Alang je tahu macam mana sikapnya. Tapi hakikatnya kita belajarlah. Kita janganlah, nak belajarlah. Lebih bagus untuk kita ada rasa rendah diri. Lebih bagus untuk kita ada rasa rendah hati. Alah ada soalan. Ya. Apa daripada Cik Azmi? Dia kata puan boleh tanya. Sila tanya Cik Azmi. Saya tanya soalan. Ya bos. Cik Azmi. Ya bos. Ya, boleh tanya. Alam membuka ruangannya. Kepada siapa-siapa yang nak bagi pendapat, sila tanya. Kalau nak beri ya. Sebab sebab kita punya ya. Kalau nak bagi pandangan tak ada masalah, kita terima. Boleh Cik Azmi. So pengetahuan Cik Azmi adalah seorang yang hebat, pengarah kesihatan Majlis Pembandaran Kelang. Tengok seorang pengarah, dia sanggup merendah hati, merendah diri melihat slot pada malam ni. Terima kasih Cik Azmi. Terima kasih banyak-banyak. Cik Azmi, saya sedang menunggu soalan. Tapi tak apa kalau Cik Azmi sengaja nak menguji saya, tak apa. Okey.
Tak payahlah Hakikat macam tu, tak sekarang, baik, tak baik cakap macam tu. Tak baik cakap apa, tu buruk sangka namanya, memuji. tak, itu bukan buruk sangka. Itu namanya berbaik sangka kepada Cik Azmi. Okey. Adalah seorang yang memang nak menguji. Biasa dia biasa, Cik Azmi biasa menguji stafnya. Sesekali dia menguji orang yang berada, yang satu ketika dulu bakal bekerja di bawahnya. Satu ketika dahulu sebagai Pernah lah. pepanci. Berapa hari? Berapa hari ya? Sementara Cik Azmi Gamari. kerana mungkin panjang kot soalan Cik Azmi. Alang boleh teruskan. Okey, Alan teruskan Sekarang dah 1 jam. Alan rasa cerita Alan sampai situ dan Alan mengajak supaya kita bersama-sama punya rasa rendah diri. Tapi ingat rendah diri macam mana yang Alan cakap, dia boleh menjuruskan kepada kita beberapa sifat negatif, tapi rendah hati dia sangat mengalu-alukan segala kekuatan di persekitaran, di persekeliling kita. Dia mengalu-alukan semuanya dan dia menganggap itu adalah peluang untuk dia membaiki diri dia sendiri. Ya. Itu sebablah kita jangan sombong. Sebab siapa sangatlah kita nak sombong pun. Siapa sangatlah kita nak sombong. Kita adalah insan yang lemah. Kita adalah insan yang mengharapkan orang lain juga untuk hidup. Selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengirimkan nyawa dan roh kepada kita. Kita mengharapkan orang lain juga untuk hidup. Siapa kita? Contoh tudung yang dipakai. Siapa yang buat? Siapa yang mencari kapas? Siapa yang menganyam, memproses kapas tersebut menjadi kain? Siapa yang mencarikan makanan yang kita boleh beli aja? Beli nasi lemak, kita boleh je beli nasi lemak. Tapi siapa yang membela ayam? Siapa yang memproses telur-telur ayam? Siapa yang menghantar ke kedai dan kita beli? Dan semua tu, nasi lemak, nasinya, sambalnya, ikan bilisnya, timunnya, bukan kita yang buat benda tu. Allah yang buat, bukan kita yang mengusahakan benda tu. Jadi kenapa perlu kita rasa macam kita ni bagus sangat? Sebab kita masih mengharapkan orang lain untuk terus hidup. Itu bab makan, bab pakai, macam-macam lagi, bab pekerjaan, macam-macam lagi. Sebab kita tak hidup seorang. Dekat dalam sebab kita kat sekarang ni kita hidup dalam satu, orang kata dalam dunia ni kita ada orang lain juga. Bukan kita seorang-seorang. So kita kena acknowledge ada kelebihan orang lain. Kan? Dan kelemahan kita. Kita kena terima kelemahan kita, kita kena terima kelebihan orang lain juga. Biasalah tu kalau kita rasa macam orang kata pun terasa ke apa ke, kita balik tengok balik diri kita kan, sama ada kita ni memang kita terasa kan. Kalau macam kadang orang cakap dekat kita ke apa, kita terasa, tapi kita baliklah tengok kenapa orang cakap macam tu kat kita. Mungkin kelemahan tu ada pada kita. Itu yang ni rasalah kan. Jadi macam kita masih memerlukan orang lain lah untuk tengok kita, untuk macam untuk betulkan kita kan Alah. Kita bukan seorang-seorang. Kalau kita tengok mesti tak jadi apa. Kalau tengok sendiri-sendiri tak jadi apa kan. Tak jadi apa. Betul. Kejadian kita daripada Allah. Kejadian kita pun daripada mak ayah kita. Membangunnya kita, belajarnya kita, dibantu oleh cikgu-cikgu, belajar. Bekerjanya kita pun begitu, hidupnya kita pun begitu. Kalau kita ni elok hidup seorang-seorang, Allah dia siapkan muka bumi ni setiap orang ada seorang-seorang. Berlambak muka bumi ni, kau duduk seorang kat situ, hidup dan kau seorang-seorang. Kalau benda tu, memang itu yang Allah rasakan bagus. Tapi hakikatnya tidak. Kita bersama dalam satu dunia. Jadi kita mengambil ikhtibar dengan semua perkara untuk menjadikan kita lebih baik. Jangan sombong sebab Allah nak tinggalkan semua ya. Allah rasa nak tinggalkan semua dengan satu pesan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 37, dan janganlah kamu
berjalan di muka bumi ini dengan lagak yang sombong. Kerana sesungguhnya kamu tidak akan mampu menembus langit dan kamu tidak akan mampu menjulang kamu tidak akan mampu menembus bumi. Ulang balik Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan lagak yang sombong. Kerana sesungguhnya kamu tidak akan mampu menembus bumi dan kamu tidak akan mampu menjulang setinggi langit. Saya rasa cukup di situ saja. Kita akan bertemu nanti lagi di masa akan datang. Dan cukup. Dan terima kasih kepada yang menonton. Terima kasih kepada yang terus menyokong Inspire. Ni okey, sebelum soalan. habis ada soalan daripada Cik Azmi. Mungkin setiap orang atau tahap pengetahuan berlainan dalam naluri seseorang, persepsi berfikir berlainan antara satu sama lain. Ada tak indikator atau tahap rendah hati yang boleh seseorang itu ikuti untuk dijadikan pedoman seseorang di masa akan datang? Soalan daripada Tuan Pengarah. Ya. Okey. InsyaAllah Alang akan cuba menjawabnya dan Alhamdulillah Cik Azmi, Alang dan juga kawan-kawan yang lain tadi Alang mengikuti satu kelas dan juga menyentuh tentang indikator ini. Okey, Alang nak share. Alang cari dulu nota Alang sekejap Sekejap. Boleh. Saya nota. Ini yang live bersama. Alang ikut live ni tadi. Alang ikut live apa nama tu? Ada kejap. Ini Yaminaka. Okay. Yaminaka kan? In the right circle with miracle kan? Tadi. Betul. Ada channel. Okay, Alang boleh share lah. Alang share. Yang ini Alang dapat daripada slot Ustaz Fahrul Muhammad Joy tadi. Dia juga bercerita tentang indikator Cik Azmi. Bagus soalan Cik Azmi dan mungkin Alang akan share benda ni. Alhamdulillah dapat panjangkan ilmu ini. Okey. Sebagai manusia, kita ada 3 indikator. Kalau daripada sudut agama, indikator kita adalah takwa. Yang kedua, kalau daripada sudut sikap, indikator kita adalah akhlak. Kalau daripada sudut pekerjaan, indikator kita adalah itqan. Maksudnya itqan tu pekerjaan yang sempurna. Okey. Kalau daripada sudut takwa dan sudut agama, indikator kita yang tertinggi adalah takwa. Bermaksud, orang yang bertakwa ni adalah orang, kalau maksud takwa ni adalah orang yang sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dengan segala tindakan dia. Okey. Sesekali, setiap apa yang dilakukan, dia akan melihat bahawa adakah apa yang dibuat salah dan Allah akan menghukum dia atas kesalahannya. Dia jaga hukum Allah. Itu sebablah dalam hadis Rasulullah SAW, jika kita jaga Allah, Allah akan jaga kita. Itu kalau daripada sudut ibadah, daripada kita sebagai hamba Allah, daripada sudut spiritual kita. Indikator kita yang paling atas adalah takwa. Okey? Okey. Selain daripada itu, kalau daripada sudut akhlak, iaitu hubungan kita sesama manusia, yang macam Alang cakap tadi, indikator kita yang paling tinggi adalah akhlak. Kalau akhlak tu ada dalam diri kita, kita akan melakukan segala kebaikan tanpa kita mempertimbangkan dalam fikiran terlebih dahulu. Tanpa. Kalau kita ada kalau perbuatan positif, kita akan mempertimbangkannya. Kalau indikator kita sampai tahap kita tak berfikir untuk buat baik, itu adalah akhlak. Dan akhlak adalah indikator untuk hubungan kita sesama manusia. Okey. Kalau dalam pekerjaan pula,
indikator kita adalah itqan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Allah mencintai, menyukai hambanya yang menyempurnakan tugasnya, menyempurnakan pekerjaannya, sempurna daripada sudut majikan itu adalah indikatornya dalam pekerjaan. Ada 3 perkara. Kita kena efektif, kita kena efisien, kita kena ada etika dalam kita melaksanakan sebarang tindakan kita. Itu. Alang harap kalau daripada sudut Alang nak tambah lagi ya, kalau kepada sesiapa yang masih lagi mendengar, tadi ingat nak tutup tapi tak tutup. Ukuran takwa ni, Alang nak sentuh Cik Azni, ukuran takwa ni adalah kalau kita nak cek, kita cek first satu je. Dia kata kita cek satu je kalau ukuran takwa ni. Selepas iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selepas akidah kita yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita cek satu je, iaitu setakat mana solat kita. Setakat mana solat kita? Adakah solat kita ni telah berjaya membuatkan kita ni menjadi baik? Adakah solat kita ni kita dah khusyuk? Adakah solat ni kita masih lagi fikir macam-macam masa kita solat? Adakah solat ni menyebabkan kita boleh dapat idea terjumpa barang yang hilang? Adakah? Okey. Selagi solat kita bermasalah, selagi itu sebenarnya dikatakan, bukan dikatakan, hubungan kita dengan Allah bermasalah. Selagi itu satu je contoh, selagi itu sukar untuk kita mencapai tahap ketakwaan kita kepada Allah SWT. Tapi apapun, jangan risau, kita manusia biasa. Sebagaimana yang Alang dengar Imam Malik Alang dengar semalam ke? Alang tak ingat, Alang dengar semalam ke? Imam Malik bercakap apa? Imam Malik bercakap, perbaikilah solat kamu, jangan berhenti, jangan putus asa, jangan marah sehingga kamu tidak bersolat. Perbaiki. Tak bagus, baiki lagi, konsisten dalam baiki. Sebab Imam Malik yang hebat itu, guru kepada Imam Syafi'i itu, Imam Malik ini, sebab hanya ketika aku berumur 40 tahun, baru aku khusyuk dalam solat. Lamanya lah. Lama. Tapi tak apa. Kita buat baik. Tak apa. Kita mati dalam buat baik lebih baik daripada sebaliknya. Okey. Itu takwa. Mari kita lihat indikator akhlak pula. Akhlak yang kita kata dia bersikap spontan tu tadi, bersikap autopilot tu tadi. Akhlak ini, kita sebenarnya mempunyai ukuran akhlak ni diukur daripada kita sejauh mana kita mempunyai kelembutan hati. Sejauh mana kita memudahkan orang lain. Sejauh mana kita memaafkan orang lain. Sejauh mana di saat perbalahan, di saat stres, di saat tertekan, kita okey dan rasa damai dengan keadaan itu. Sejauh mana? Susahlah. Lembutnya kita. Susah. Tapi tak apalah. Kan? Tak apa. Kita buat je baik. Tak apa. Buat baik ni yang kata lembutnya hati kita ni. Mudahkan orang, hati kita ni mudah memudahkan semua orang ni. Itu adalah ukuran akhlak. Itulah satu ukuran akhlak. Banyak lagi, tapi itu salah satu ukuran akhlak. Dia umpama air. Kalau ada batu
yang besar kat depan dia, air, dia tak duduk je, pap, langgar batu, dia tak lepak kat batu tu, tak. Dia pergi cari jalan sini, dia pergi cari jalan sini, dia pergi melompat kat sana. Dia mengalir, dia terus mengalir, dia terus mengalir. Kelembutan air tu. Begitu juga dengan akar. Akar ni lembut, akar ni lembut. Dia lembut, dia lembut, dia lembut, dia lembut. Tapi batu pun boleh ditembusi. Jom kita ambil iktibar. Kan? Ahlak. Sejauh mana kita mudah orang lain. Okey. Daripada sudut itqan, profesional. Kan? Itu macam kita perlu jadi orang yang sentiasa membaiki diri kita. Sama ada daripada sudut kerjaya kita, sama ada daripada sudut diri kita. Kerjaya kita, macam mana yang Ustaz Faru cakap, 3S. Mulakan dengan diri sendiri, sedikit-sedikit pun tak apa, tetapi mulakannya sekarang. Sendiri, sedikit, sekarang. Sama ada dalam bidang pekerjaan ke, apa ke, buat dengan baik. Secara konsisten, insya-Allah kita akan menjadi baik. Orang harap jawapan, ya. Satu perkara lagi Ala nak share. Ala tadi terlintas. Ala nak share satu cerita tentang itqan, tentang sempurna ni kan. Sebagai pekerja, ketika cerita tentang Nabi Musa, kan? Nabi Musa lari, Firaun dah marah kat dia, kan? Nabi Musa ketika itu Nabi Musa belum jadi Nabi lagi. Dia lari daripada bumi Madian, dia lari daripada Mesir, dia lari daripada Mesir, Firaun dekat Mesir. Lepas tu, dalam keadaan dia lari-lari, dia sampai ke bumi Madian. Sampai ke bumi Madian, dia duduk di bawah pohon pokok, letihnya dia, dengan tak makannya, dengan laparnya. Lepas itu, dia ternampak daripada kejauhan, ada dua orang perempuan. Ana tak ingat nama anak Nabi Syuaib. Sofia, tak ingat, tapi ada dua orang. Dan anak Nabi Syuaib, dia nampak ada dua orang ni, dan dia tak tahu tu adalah anak Nabi Syuaib, dia tak tahu. Sedang menunggu giliran untuk memberi makan, untuk beri minum kambing. Di satu telaga, yang mana dekat telaga tu dah berhimpun dah semua orang membawa ternakan. Disebabkan dua orang je perempuan, dia bagilah luang kat lelaki, Kesiannya lah dia tunggu. Kejap-kejap lepas orang lelaki ni datang, orang lelaki ni pula datang. Kejap orang lelaki ni pula datang. Lama dia macam tak ada peluang pun nak bagi minum kambing-kambing dia. Nabi Musa sangat kasihan. Nabi Musa pergi berjumpa dengan dia dan Nabi Musa menawarkan diri untuk membantu dia, untuk memberikan kambing-kambing dia minum. Jadi, dia sebenarnya ada dua cerita. Ada cerita yang mengatakan Nabi Musa bawa dan bersama-sama dengan gerombolan yang lain dan bagi minum kepada kambing. Ada juga cakap telaga itu ditutup dengan penutup yang sangat berat. Dan kedua-dua anak perempuan Nabi Syuaib ni tak mampu untuk angkat pun. Nabi Musa adalah seorang yang gagah perkasa. Dia pergi dan dia tolong angkat penutup itu. Itu jalan cerita. Tapi hakikatnya Nabi Musa membantu mereka. Dan akhirnya kambing-kambing tu hilanglah dahaganya, segar bugarlah dia, kan? Jadi Nabi Musa pun Nabi Musa pun terus kembali semula ke pokok yang dia duduk tadi. Dalam hati dia, ya Allah, ya Rabbi, dia lapar sangat. Berilah bantuan untuk dia. Dia tak minta upah pun buat kat kedua orang tu. Sebab dia nak bantu, dia kesian dan dia nak bantu. Itu autopilot. Pergerakan membantu orang secara spontan. Okey. Bila anak Nabi Syuaib ni pergi ke Nabi Syuaib, kembali ke rumah dan dia berkata kepada Nabi Syuaib, dia ceritakan keadaan itu, dia kata, jomlah kita ambillah dia sebagai pekerja kita kerana dia qawi dan dia amin. Ada dalam ayat Quran. Kalian tak ingat surah apa, tapi qawi dan juga amin.
Amin tu maksudnya amanah, qawi tu maksudnya kuat. Amin tu amanah, amanah tu bermakna kalau kita bekerja, ni konsep kalau kita bekerja, amanah tu adalah daripada sudut sikap kita. Amanah dalam pekerjaan kita. Kalau bos bagi kerja, kalau kawan-kawan dalam satu pasukan tu dah bahagi-bahagikan kerja, kita jalankan kerja itu dengan penuh amanah. Amanah di sini adalah integriti. Penuh integriti. Tak settle, kita settlekan. Tak payah nak pas-pas kat orang lain. Kalau kita tak boleh buat, kita tanya pendapat orang. Macam mana nak buat. Jangan pula kita diam-diam, biarkan kerja kita tu duduk berlonggok dan akhirnya orang lain pula yang kena siapkan. Kan tak bagus. Itu namanya tak amanah. Itu namanya tak ada integriti. Selain daripada itu amin, amanah. Lagi satu adalah qawi. Qawi ni adalah kuat. Tapi dalam konteks kita, dia adalah lebih kepada profesional. Skill, kemahiran, sistem, teknologi yang kita ada. Kalau sekarang, teknologi yang kita ada. Kekuatan-kekuatan yang menyokong, sistem yang menyokong, yang menguatkan kita dalam menjadikan pekerjaan kita itu sempurna. Profesional. Sejauh mana kita profesional? Sejauh mana kita kuat? Sejauh mana kita menambahkan ilmu untuk menjadikan pekerjaan kita bertambah baik. Begitu. Itu sebablah kalau dalam mana-mana jabatan, dalam mana-mana company, latihan demi latihan dibuat. Sebab apa? Sebab untuk menjadikan pekerjanya menjadi lebih profesional. Lebih mendalam tentang ilmu itu. Itu pentingnya latihan. Kalau kita dalam bekerja pun kita tak ada pun latihan. Susahlah juga kita nak baiki diri. Tapi kalau orang tak ada inisiatif, dia boleh buat sendiri. Sebab dia rasa pekerjaan itu adalah amanah untuk dia dan dia perlu laksanakan ini. Okey, Ala rasa sampai di situ saya dah hampir 1 jam setengah Ala bersiaran bersama. Lama lah hari ni. Maaf semua. Ya. Ala harap apa yang disampaikan dapat manfaatnya. Maaf atas segala kelemahan Alang sebab malam ni boleh katakan Alang bersama dengan Yani membantu Alang dan maafkan kami kalau ada kelemahan, kesalahan dan insyaAllah kami akan baiki daripada semasa ke semasa dan kami mengharapkan sokongan semua untuk menghidupkan Zone Inspire ini agar semua terinspirasi. Kami terinspirasi dan semua yang mendengar terinspirasi bersama kami nanti. Dan Yani, besok kita punya tajuk apa Yani? Okey, terima kasih kepada semua yang sudi singgah dalam zone inspirasi ni, Inspire. Sebab zone ni adalah untuk semua, bukan untuk untuk semua keluarkan idea. Okey, bila kita bercakap, you dibenarkan untuk keluarkan idea, untuk bagi pandangan dalam komen. So, tak ada masalah. Kami menerima setiap pandangan dan komen-komen dan kita kongsi. Tempatnya adalah untuk semua orang berkongsi. So untuk esok pada waktu yang sama pukul 9 malam kita ada Yus dan juga Ita balik lagi sekali dengan tajuk kita adalah hormat. Apa yang kita nak cerita tentang hormat ni kan? Mungkin ke hormat menghormati antara satu sama lain ataupun hormat apa? So kita tengok dan kita tunggu dan kita mengalu-alukan semua sahabat-sahabat datang dan join. Bukan setakat dengar apa yang kita nak share, tetapi you pun boleh share bersama-sama. Dan saya ambil kesempatan ni nak ucapkan terima kasih kepada Cik Azmi sebab dia sudi untuk datang dan jengah Zone Inspire ni. Terima kasih Cik Azmi. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Saya harap semua, sebab Cik Azmi ni adalah bos saya, so saya pun nak ucapkan terima kasih kepada semua yang singgah
So korang kalau rasa apa yang kami buat ini boleh diteruskan dan boleh memberikan manfaat, jadi sama-samalah ajak kawan-kawan untuk kita sama-sama berkongsi di dalam zone ini. Zone ini adalah untuk semua. Kan Nana? Zone ini adalah untuk semua, bukan untuk kami sahaja. Okey, itu saja dari kami Betul. ini. Okey, itu saja dari kami hari ini. So kita jumpa lagi esok pada waktu yang sama pukul 9 malam dengan tajuk hormat. Okey, Assalamualaikum semua. Bye. Bye. Jumpa